Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal jemaah yang dimuliakan sekalian, terima kasih kerana anda luangkan masa untuk menonton video yang akan kita berikan penerangan sebagai satu gambaran perjalanan bagaimanakah perjalanan ibadah umrah kita pada 23 Februari yang akan datang ini, insya-Allah. Dalam video ini saya akan terangkan beberapa perkara yang melibatkan tentang prosedur perjalanan, kemudian kita punya maklumat penerbangan dan kita punya program-program sepanjang di Tanah Suci Madinah dan juga di Mekah Al-Mukarramah. Saya akan kongsikan kepada anda slide untuk atau cara yang telah pun kita susun. Tim kami di Bimbing Umrah ini telah pun siapkan untuk tatapan anda semua. Okey, baik. Saya kongsikan di sebelah kiri saya, okey, di sebelah kiri saya ataupun di skrin anda di sebelah kanan anda. Saya kongsikan kita punya atur cara dan saya harap anda semua dapat melihatnya dengan jelas, insya-Allah. Okey, baik. Boleh lihat kepada di sebelah kanan kita, saya ada terangkan, kita tunjukkan. Yang pertama, anda perlu lihat kepada tarikh yang mana grup kita adalah Umrah 23 Februari tahun 2023. Tarikh bertolaknya adalah pada 23 Februari, sektor penerbangan adalah Kuala Lumpur Jeddah, kemudian siri ataupun nombor penerbangannya adalah SV843 dan waktu keberangkatan dijangka pada pukul 7.10 pagi dan kita dijangka tiba di Kota Jeddah pada pukul 11.15 pagi. Okey. Jadi saya terangkan dulu sampailah untuk balik penerbangan balik pada 5 Mac, sama juga sektor penerbangan daripada Jeddah ke Kuala Lumpur. SV842 kemudian bertolak daripada Jeddah pukul 16 dan dijangka tiba pada keesokan harinya pada pukul 5.45 pagi. Okey, jadi kita buat rumusan di bawah ini. Total package ini adalah 12 hari 10 malam. Bertolak ke Jeddah, kita detailkan semula tarikh 23 Februari. Ini untuk memudahkan ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang kita supaya lebih mudah untuk faham. Waktu penerbangan pukul 7.10 pagi. Okay, sama juga detail seperti mana di atas. Kemudian sampailah waktu tiba di Malaysia pada 5.45 pagi. Okey. Jadi di sini akan ada persoalan ataupun soalan yang ingin ditanyakan oleh bakal jemaah. Pukul berapakah kami perlu ada di KLIA? Okay, memandangkan kita punya penerbangan adalah pagi, pada pukul 7.10 pagi. Jadi para jemaah perlu berada di KLIA sekurang-kurangnya ataupun selewat-lewatnya 4 jam sebelum penerbangan. Bermaksud lebih kurang dalam pukul 3 pagi, kan? 4, 5, 6, 7. Lebih kurang dalam pukul 3 pagi, tapi sebaiknya kalau boleh hadir lebih awal, mungkin pukul 2 pagi semua kita dah berada di KLIA. Okey, untuk penerbangan saya ulang semula. Sektor penerbangannya adalah Kuala Lumpur Jeddah, Jeddah Kuala Lumpur. Jadi kita akan sampai di Jeddah, nanti balik pun daripada Jeddah ke Kuala Lumpur. Dan tadi saya dah sebutkan perlu berada di KLIA pada pukul 3 pagi selewat-lewatnya. Jadi kita mengambil kira keadaan di kaunter yang mungkin waktu tu akan ramai sebab kita cuti sekolah kan, sekarang bulan 2 dah mula cuti sekolah. Jadi mungkin akan melibatkan penerbangan-penerbangan yang lain. Kemudian kaunter mungkin yang terhad, hanya beberapa kaunter saja dibuka. Maka sebabkan itu kita minta para jemaah hadir lebih awal supaya memudahkan pengurusan semasa check-in di KLIA nanti, insya-Allah. Okey, para jemaah sekalian, nanti di airport kita akan serahkan kepada anda semua satu fail yang mana di dalam itu telah pun kita berikan kopi pasport, visa, tiket, kemudian kita berikan name tag, kemudian kita berikan tagging, dan semua itu boleh disimpan oleh ketua keluarga. Kalau suami, suamilah yang simpan. Kalau isteri, isteri yang simpan. Okey. Kemudian kita akan berikan boarding pass dan alhamdulillah grup kita semua dah selesai check in.
kita dah buat online, check-in secara online, kemudian kita akan berikan pasport kepada setiap jemaah. Jadi setiap jemaah pastikan simpan dan pegang masing-masing, letak di sling bag masing-masing dia punya pasport dan dia punya boarding pass. Okey. Okey, seterusnya saya ingin terangkan kepada anda kita punya program yang dicadangkan akan dilaksanakan sepanjang berada di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama, kalau kita lihat di sini pada 23 Februari, okay, kita akan berlepas pukul 7 sampai di sana. Kita akan landing di Airport Jeddah pada pukul 11.15 pagi. Okay, saya huraikan satu persatu, sekiranya nanti ada persoalan, para jemaah semua boleh bertanya di dalam grup WhatsApp yang telah pun disediakan. Okay, pada hari yang pertama bertarikh 23 Februari pada hari Khamis, yang mana kita akan menaiki penerbangan Kuala Lumpur Jeddah, berkumpul di KLIA pukul 4 jam awal sebelum berlepas, selewat-lewatnya berada di KLIA pukul 3 pagi. Selesai urusan pendaftaran masuk, jemaah akan bertolak ke Jeddah pada jam 7.10 pagi. Maksudnya jemaah semua nanti solat subuh siap-siap di terminal. Katalah gate yang ditetapkan untuk kita C1 ataupun C3. Jadi sebelum masuk ke gate ataupun di dalam gate tu, kalau kata diarahkan untuk masuk awal, jadi para jemaah nanti boleh solat subuh di KLIA lagi sebelum kita masuk ke dalam flight ataupun dalam pesawat. Jadi para jemaah dijangkakan tiba di Jeddah pada pukul 11.15 pagi waktu tempatan. Selesai urusan di immigration dan pengambilan bagasi, para jemaah akan menaiki bas untuk ke Madinah dan dijangka tiba di Madinah pada jam 5 petang. Dan jemaah akan diberikan kunci bilik dan berehat untuk program pada malam hari. Masuk Raudah bagi jemaah lelaki, bagi yang mahu ke Masjid Nabawi akan dibimbing oleh mutawif. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sedikit penerangan yang mana kalau kita naik bas, perjalanan lebih kurang dalam 5 jam. Okay, 5 jam perjalanan hinggalah kita tiba di Kota Madinah dianggarkan pada pukul 5 petang. Kemudian jemaah akan diberikan kunci bilik. Jadi waktu tu memandangkan kita sampai pukul 5 petang, dia dah dekat-dekat nak masuk maghrib dah sebenarnya. Jadi kita tidak ada program ataupun aktiviti, melainkan jemaah nanti boleh ambil bilik, ambil kad ataupun kunci, masuk ke bilik masing-masing dan kita simpan kita punya bagasi, beg apa semua dalam bilik. Kemudian bersiap sedia untuk solat maghrib. Jadi untuk solat maghrib tu kita akan solat berjamaah, tapi memandangkan ramai di kalangan kita yang pertama kali pergi dan sampai di Madinah ini tak tahu jalan nak pergi. Jadi mutawif sendiri yang akan bimbing untuk membawa para jemaah sekalian pergi ke Masjid Nabawi supaya kita kenal dan cam bangunan-bangunan yang ada. Sebagai contoh, duduk nanti di hotel Raudah Royal Inn. Di sana nanti walaupun berhampiran dengan masjid, insya-Allah jemaah akan dibawa daripada masjid, daripada hotel, kita jalan kaki pergi ke Masjid Nabawi. Jadi waktu tu jemaah boleh dapat gambaran bagaimanakah laluannya untuk pergi ke Masjid Nabawi. Dan selepas itu solat isyak, solat subuh dan seterusnya, jemaah dah tahu dah laluan untuk ke masjid. Okey, baik. Jadi saya dah tegaskan tadi, saya dah terangkan bahawa program pada petang hari itu tiada. Sampailah malam yang mana kita dah plan dan semua jemaah sudah pun apply untuk permit masuk ke Raudah bagi jemaah lelaki. Jadi Khamis tu, malam tu dalam pukul 11 malam ataupun pukul 12 malam, jemaah lelaki dah kena standby, dah siap ambil uduk, berkumpul di lobi hotel dan nanti mutawif akan bawa para jemaah semua untuk masuk ke Raudah berdasarkan permit yang telah pun kita dapatkan. Jadi kita punya permit untuk masuk ke Raudah dalam pukul 1 pagi, betul, pada hari Jumaat malam tu. Jadi malam tu secara khususnya program akan dijalankan bagi jemaah lelaki untuk masuk ke dalam Raudah. Bagi jemaah perempuan, wanita, anda boleh sama ada iktikaf di masjid ataupun boleh berehat di hotel kerana esok pagi pada hari Jumaat kita ada program yang kita akan laksanakan bersama. Okey, apa programnya? Kalau kita tengok pada hari yang kedua, 24 Februari pada hari Jumaat, ziarah dalam Madinah, yakni ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Okey, jadi ini program yang kita akan berjalan kaki, tidak melibatkan bas. Jadi para jemaah nanti daripada hotel bersama dengan mutawif akan berjalan kaki pergi ke beberapa tempat, antaranya Sakifah Bani Sa'adah ataupun Bani Sa'idah, tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan lain-lain. Kemudian
dah habis program, dah habis program ceramah ataupun penerangan tentang ziarah-ziarah tersebut, jemaah lelaki akan dibawa menziarahi perkuburan Baqi' bergantung kepada kebenaran daripada pihak berkuasa. Kalau sebab hari tu hari Jumaat, kalau kata pintu pagar tu buka, kita akan masuk. Kalau tak dapat kalau tak buka, kita akan jenguk ataupun lihat daripada luar. Okey? Kemudian para jemaah boleh kembali semula ke hotel untuk membuat persediaan solat Jumaat di Masjid Nabawi. Okay, waktu tu para jemaah semua ada dua pilihan, sama ada mereka yang terus iktikaf menunggu sampailah masuknya waktu solat Jumaat, ataupun mereka nak balik ke hotel dulu. Mungkin nak tukar baju ke ataupun nak mandi ke, boleh balik ke hotel kemudian pergi semula ke Masjid Nabawi. Dan insya-Allah untuk perempuan pun boleh solat Jumaat berjamaah di Masjid Nabawi. InsyaAllah nanti kita akan berikan penerangan lah bagaimana untuk niat dan sebagainya, insyaAllah. Okay, kemudian pada hari Jumaat tu juga, pada waktu malam, kita ada program juga. Okay? Hari Jumaat malam tu, lepas Jumaat tak ada program sampailah ke petang. Kemudian nanti waktu malam kita akan aturkan untuk bawa para jemaah sekalian pergi ke majlis bacaan Yasin dan Tahlil tu akan dibuat nanti di Madinah, yang mana kita akan makan malam nasi kambing dan ayam di ladang kurma Madinah. Ini atur cara dan program yang telah kita aturkan di Madinah. Jadi hari Jumaat malam tu ada program makan malam di ladang kurma. Okey, itu pada 24 Februari hari Jumaat. Seterusnya kita tengok kepada hari Sabtu pula. Jadi kalau baca betul-betul atur cara ni, okay, saya beritahu tadi, saya tekankan beberapa program yang kita akan jalankan bersama dan ada waktu-waktu yang tidak ada program. Waktu-waktu yang tidak ada program seperti selepas solat Jumaat. Selepas asar hari Jumaat tu, kita akan tengok kepada waktu dan kesempatan. Kalau sekiranya ada waktu terluang, kita boleh duduk bersama-sama di dataran Masjid Nabawi tu untuk kita jalankan aktiviti bacaan zikir petang, ataupun kita boleh buat kelas tahsin Al-Fatihah di sana. InsyaAllah kita akan maklumkan dari semasa ke semasa di dalam grup WhatsApp yang kita ada ni, insyaAllah. Okey. Seterusnya pada hari ketiga, 25 Februari hari Sabtu, okey, ziarah luar Madinah, yang mana para jemaah sekalian akan menjalani aktiviti ziarah kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita akan naik bas. Okey. Jemaah semua diharapkan berkumpul pada jam 8 pagi selepas sarapan. Jemaah akan dibawa menziarahi sekitar Madinah seperti Masjid Quba, kan, masjid yang pertama yang dibina dalam Islam. Kemudian yang untuk Masjid Quba ni kita ingatkan awal-awal, kalau boleh para jemaah semua ambil wuduk siap-siap di hotel penginapan kerana kita ingin mendapatkan fadilat ataupun ganjaran solat di Masjid Quba. Kan ada hadis yang disebutkan tentang siapa yang bersuci di kediamannya kemudian pergi ke Masjid Quba solat sunat 2 rakaat, 4 rakaat di sana, maka mendapatkan pahala seperti mengerjakan ibadah umrah. Jadi kita nak dapatkan peluang dan ganjaran tersebut, sebolehnya ambil wuduk siap-siap di hotel penginapan. Okey, yang kedua, kita akan pergi ke ladang kurma, kita akan pergi ke medan peperangan Uhud melalui Masjid 7, Masjid Sab'ah, kemudian Masjid Qiblatain. Okay, ini program kita akan naik bas. Jadi para jemaah semua boleh siapkan barangan, sama ada mungkin untuk perempuan nak bawa kain tuala kecil, kan. Orang perempuan ni pergerakan ataupun persediaan barangan dia berbeza dengan orang lelaki, sebab yalah kita faham bahawa jemaah wanita agak detail sikit. Maksudnya kena ada bawa dia punya kain tuala kecil, ataupun yang mungkin ada uzur dan sebagainya, perlu bawa pentil liner dan sebagainya. Itu perlu dibawa sebab kita akan ziarah daripada pukul 8 pagi tu dan dijangka akan balik semula ke hotel dalam pukul 11 ke ataupun pukul 12 tengah hari. Jadi orang kata akan ambil masa beberapa jam. Jadi barang-barang persediaan macam power bank pun boleh bawa pada hari tersebut sebab kita ada aktiviti ziarah kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, pada hari Sabtu juga, selepas Zuhur dah tak ada program, jemaah boleh berehat dan juga boleh buat aktiviti masing-masing, sama ada nak iktikaf ke ataupun siapa yang mungkin nak membeli oleh-oleh ke apa, semua boleh beli di sekitar hotel ataupun di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian selepas asar tu nanti kita akan bincangkan, kita akan update dalam grup
yang mana kita akan buat satu program khas di dataran Masjid Nabawi, sama ada kita teruskan untuk bacaan zikir petang tersebut ataupun kita akan buat kelas tahsin Al-Fatihah insya-Allah. Okey. So selesai untuk hari Sabtu ziarah Kota Madinah Al-Munawwarah, dan termasuklah nanti kita cuba aturkan selepas asar tu mungkin kita boleh pergi ziarah ke muzium. Itu nanti kita akan maklumkan insya-Allah. Okey. Pada hari Ahad seterusnya, pada hari Ahad kita ada ziarah lagi. Kita akan ziarah tambahan. Yang ini adalah bonus yang kita berikan kepada semua jemaah yang terlibat dalam grup 23 Februari ini insya-Allah. Jadi ziarah tambahan di sekitar Kota Madinah ini kita akan bertolak pada pukul 8 pagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, di dalam atur cara yang kita nyatakan ini, kita berikan sekali waktu yang dicadangkan untuk jemaah semua berkumpul di lobi hotel. Okey, yang pertama, bila sebutkan tentang masa, sebolehnya sama-samalah kita memberikan satu komitmen yang mana kita boleh hadir ataupun kita boleh berkumpul pada waktu yang telah ditetapkan. Kerana apa? Yang pertama, kita kena ambil kira tentang bas. Kan? Di sana bas bila dia berhenti di depan hotel, bas tidak boleh menunggu terlalu lama di depan hotel. Sebab kenapa? Sebab nanti akan ada polis, trafik dan sebagainya, dia akan halau. Kalau dah berkali-kali dia halau, driver bas tak pergi juga, kemungkinan besar dia akan kena saman. Jumlah saman tu boleh jadi ratusan, 300 ke dan sebagainya, tapi tetap kena bayar. Jadi kita kesianlah dengan driver. Jadi kalau boleh, sebab tu kalau kita dah deal dengan driver bas untuk dia datang dan berada di depan hotel pada pukul 8 pagi, bermaksud para jemaah semua perlu berikan komitmen juga untuk dapat berkumpul sebelum tu ataupun selewat-lewatnya pukul 8 pagi tu. Biar lebih cantik perjalanan itu, bila bas sampai depan hotel, jemaah dah ada. Jadi jemaah terus boleh naik ke dalam bas, kemudian bas terus bergerak untuk kita teruskan aktiviti. Okey, jadi saya mohon kerjasama daripada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian untuk sama-sama kita berazam, untuk kita sama-sama berazam, kita jaga masa, kita mudahkan urusan orang lain seperti driver dan orang petugas yang lain, dan termasuklah nanti Allah akan mudahkan urusan kita juga insya-Allah. Okey, jadi soal masa kalau boleh kita cuba jaga sebaik mungkin. Sekiranya ada di kalangan para jemaah yang mungkin ada urusan lain ataupun dia rasa dah banyak kali lah pergi ziarah ke Masjid Syaikhain ke apa semua, dah pernah pergi. Jadi hari tersebut jemaah rasa macam tak nak pergi sebab mungkin nak iktikaf lama di masjid, boleh. Tidak menjadi masalah, tidak diwajibkan untuk pergi dan ikuti program ziarah yang telah kita aturkan ini. Ini adalah pilihan. Tapi kalau sekiranya jemaah tak nak pergi, tolong maklumkan. Okey, maklumkan kepada petugas, maklumkan kepada rakan-rakan yang lain ataupun maklumkan terus kepada mutawif yang bertugas. Okey, maklumkan supaya apa? Supaya mutawif dan juga petugas-petugas yang lain dia tidak tertunggu-tunggu. Kan, katalah pukul 8 pagi, kita ni memang tak nak pergi, tapi kita tak bagi tahu, kita tak maklumkan. Jadi petugas tu tunggu sampai pukul 8, suku tunggu, 8.30 tunggu, semata-mata tunggu kita yang tak nak pergi ni tapi tak maklumkan, akhirnya nanti kesian jemaah-jemaah yang lain yang sudah pun menunggu lama di dalam bas. Jadi kita nak mewujudkan suasana yang harmoni dan juga keadaan yang baik sesama kita, insya-Allah. Kalau boleh seperti mana saya pesankan tadi, maklumkan kepada petugas ataupun mutawif kalau sekiranya kita tidak mahu terlibat dengan mana program yang telah diaturkan ini insya-Allah. Okey. Untuk 26 Februari hari Ahad, kita ziarah tambahan. Yang pertama kita akan pergi ke Gua Maharith, kemudian Masjid Fasah, Masjid Mustarah, Syaikhain, Telaga Izik dah tutup, kemudian Telaga Salman Al-Farisi, Telaga Ghas, kemudian Masjid Musabbih, Masjid Bani Haram. Okay, pergerakan ini menggunakan minibus ataupun kita sebut sebagai coaster. Okay, jadi satu coaster tu boleh muat dalam 30 orang. Jadi kita akan menggunakan 2 coaster untuk program ziarah tambahan ini. Bergantung kepada berapa ramai jemaah yang nak terlibat ataupun mengikuti program ziarah tambahan ini insya-Allah. Okey, seterusnya pada 26 Februari pada hari Ahad juga, di sebelah petang, para jemaah akan berkumpul bagi sesi taklimat penting mengenai persediaan sebelum bertolak ke Kota Mekah
pada keesokan harinya. Okey, jadi dah habis program ziarah tambahan tadi, balik ke hotel, rehat, makan tengah hari apa semua. Selepas asar, kita kumpul lagi. Okey, sebab apa kita nak berikan taklimat kepada para jemaah sekalian? Apa yang kita nak berikan penerangan? Kita nak bagi penerangan tentang apa? Yang pertama, kita akan bincangkan bagaimanakah uh, bagasi perlu diletakkan oleh para jemaah di depan bilik, kan, sebab kita punya prosedur yang kita dah amalkan, yang kita dah buat selama ini adalah para jemaah perlu letakkan dan susun beg bagasi yang besar-besar tu yang nak dimasukkan di, orang kata apa, bawah bas ataupun perut bas, kan, perut bas kat bawah tu. Jadi ada waktu yang kita cadangkan. Sebagai contoh, nanti check outnya adalah pada pukul 11 pagi ke ataupun 12 tengah hari. Jadi pukul berapa beg tu nak kena diletakkan? Mungkin pukul 9 pagi. Nanti kita akan berikan waktu cadangan yang para jemaah boleh letak dan susun beg bagasi tu di depan bilik masing-masing. Okey. Prosedur keluar daripada Hotel Madinah, dan saya perlu berikan penerangan yang mana grup 23 Februari ni daripada kota Madinah nak ke kota Mekah, kita akan menaiki train. Okey, kita akan naik train. Jadi prosedur untuk kita check out daripada Hotel Madinah itu tidak sama bila mana kita menaiki bas. Kalau naik bas, mungkin kita akan keluar daripada hotel pukul 2.30. Tapi untuk naik train, sebabkan kita ada waktu perjalanan yang mana kita akan naik train pada pukul 3.30 petang, jadi kemungkinan besar kita akan check out lebih awal. Okay, lebih awal. Nanti saya akan spesifikkan pukul berapa jemaah perlu bersiap sedia untuk menaiki bas bagi tujuan untuk kita pergi ke stesen kereta api. Okay, jadi para jemaah sekalian, prosedurnya adalah para jemaah nanti letakkan beg di bilik masing-masing. Kemudian, semua beg-beg yang telah pun disusun di depan bilik tu akan diambil oleh porter ataupun petugas hotel. Dia akan ambil, kemudian diletakkan di satu tempat. Katalah beg bimbi umrah warna krim, warna putih tu, dia akan susunkan satu tempat. Dan kemudian nanti bila bas sampai, katalah pukul 1 tengah hari tu bas sampai, nanti semua beg-beg tu akan diangkat oleh mereka ke dalam dan dimasukkan dan disusun di dalam perut bas tu, di ruangan bawah tu. Jadi para jemaah tidak perlu angkat sendiri. Biarkan mereka susun dan masukkan ke dalam bas. Jadi kita hanya perlu susun di depan bilik masing-masing sahaja. Jadi kalau boleh, ikuti dan follow waktu yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, beg selewat-lewatnya diletakkan sebelum pukul 9 pagi. Okey, jangan pula kita letakkan di depan bilik tu pukul 11 pagi. Sebab nanti bellboy ataupun porter ataupun pekerja hotel tu dia tak pandang dah, ataupun dia tak nampak dah, dia tak ambil penting beg yang baru diletakkan sebab dia punya tugasan tadi diberitahu sebelum pukul 9 pagi. Jadi kalau boleh kita follow lah waktu yang telah ditetapkan nanti, insya-Allah. Okey. Kemudian para jemaah yang dimuliakan sekalian, dalam taklimat tu juga nanti kita akan berikan tentang, kita akan remind semula, kita akan sebut semula tentang amalan-amalan sunat sebelum kita berniat ihram umrah. Nanti dalam file yang kita berikan di KLIA itu nanti, dalam tu juga ada senarai semak. Apakah amalan-amalan sunat sebelum kita berniat ihram umrah, seperti mandi, potong kuku, semua tu kita akan remind dalam taklimat semasa di Madinah nanti bertarikh 26 Februari hari Ahad selepas solat Asar. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seterusnya kita akan buat sekali lagi khusus umrah express. Dia tidak khusus umrah yang macam kita dah buat sebelum-sebelum ni. Minggu baru ni, minggu lepas kita ada buat khusus umrah sampai 4 jam. Tapi di sana nanti kita akan buat ringkasan sahaja berdasarkan senarai semak yang kita berikan tersebut. Apa yang jemaah perlu buat, bagaimana niat yang biasa ataupun niat bersyarat, pantang larang apa yang perlu dijaga, bagaimana cara melakukan tawaf dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita dah belajar khusus umrah, betul? Kita dah belajar, kita dah tahu dah. Tapi mungkin itu sebagai satu info awal. Tetapi bila mana kita dah sampai di sana nanti, kita akan mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas dengan suasana yang memang kita dah tahu esok akan pergi ke Mekah. Dia akan lebih mudah untuk kita faham dan kita akan faham secara menyeluruh, insya-Allah. Okay, kemudian itu adalah program yang kita akan buat taklimat selepas asar pada 26 Februari hari Ahad
kita akan buat taklimat umrah insya-Allah. Okey. Seterusnya para jemaah yang dimuliakan sekalian, pada hari yang kelima, 27 Februari, hari Isnin. Ini adalah tarikh yang mana kita akan bertolak daripada Madinah ke Kota Mekah. Jemaah bersiap sedia untuk check out dari Hotel Madinah pada pukul 12.30 pagi dan terus menuju ke stesen kereta api, solat Zuhur dan berniat umrah di stesen kereta api. Jadi kita akan solat Zuhur dan Asar nanti di sana, di stesen kereta api, dan kita akan berniat di sana. Jemaah akan bertolak ke Mekah pada jam 3.30 petang dan dijangka tiba di Kota Mekah pada jam 6 petang. Setibanya di stesen kereta api Mekah, para jemaah akan solat maghrib dan isyak secara jamak qasar di surau yang disediakan. Okey, yang ini kita akan tengok nanti mana yang sempat, mana tak sempat. Sebab kita naik train, perjalanan lebih kurang dalam 2 jam setengah. Okey, 2 jam setengah dah sampai dah di Kota Mekah. Apa-apa nanti untuk solat kita akan maklumkan nak solat di mana insya-Allah. Sebab dalam train pun ada tempat yang kita boleh solat insya-Allah. Okey, jemaah dijangka tiba di Hotel Mekah pada jam 7.30 malam. Jemaah akan diberikan taklimat berkenaan hotel dan waktu makan. Selesai urusan check-in hotel, para jemaah dijemput untuk makan di restoran hotel di level yang akan diberitahu kemudian. Mutawif akan maklumkan waktu untuk berkumpul di lobi hotel semula bagi tujuan bimbingan umrah yang pertama akan dibimbing oleh mutawif dan juga petugas. Okey. Jadi bila sampai di airport, bila sampai di hotel, para jemaah nanti akan diberikan taklimat. Yang pertama kita beritahu tentang waktu solat di Mekah, kemudian makan di tingkat berapa, kemudian kalau melibatkan hotel tu ada 2 tower, kita akan terangkan tower daripada tower ataupun satu level, satu jenis lift ni mungkin ada yang boleh akses sampai tingkat sekian-sekian. Ada satu lift lagi yang boleh akses lebih daripada level yang daripada lift yang sebelum tu. Jadi semua tu akan diberikan taklimat kepada para jemaah sekalian, dan kemudian kita akan berikan kunci bilik ataupun kad bilik untuk jemaah masuk ke dalam bilik masing-masing. Kemudian untuk bagasi, okey, sama juga daripada bila dah sampai hotel tu nanti, semua beg-beg besar tu akan diangkat oleh pekerja hotel dan dia akan dikumpulkan di satu level. Sama ada di lobi hotel, nanti jemaah akan ambil beg masing-masing, kemudian bawa ke bilik masing-masing. Okey, kita kumpulkan satu tempat, sama ada di lobi ataupun di level tertentu, kemudian nanti para jemaah boleh ambil beg masing-masing untuk disimpan. Okey, kemudian dah siap, dah settle semua, para jemaah boleh makan malam terlebih dahulu. Makan malam yang disediakan di restoran. Kemudian nanti para jemaah sekalian, okey, para jemaah yang dimuliakan sekalian, dah selesai makan malam, semua berkumpul di lobi hotel bagi tujuan untuk kita buat umrah yang pertama. Waktu tu bila? Nanti akan dimaklumkan. Kita akan tengok keadaan. Kalau kata boleh diawalkan, kita awalkan. Kalau kata mungkin majoriti kata nak lewat, kita akan lewatkan. Waktu tu nanti akan dimaklumkan semasa kita berada di Mekah nanti, insya-Allah. Okey. Umrah pertama, malam tu. Kemudian seterusnya 28 Februari pada hari yang ke-6, kita berada di Kota Mekah, yang mana jemaah semua pada hari Selasa, jemaah disarankan untuk berehat. Yang mana kita tidak ada program berkumpulan. Sebab apa? Bila umrah pertama tu, bila kita buat, biasanya dia akan habis dalam pukul 2 pagi, mungkin 3 pagi, boleh jadi. Bergantung kepada kelancaran perjalanan tu. Mungkin ada jemaah yang mungkin jalan lambat, jalan agak slow kan. Ataupun ada yang nak ke tandas dan sebagainya. Itu nanti kita akan tengok. Kalau sekiranya lancar, mungkin habis dalam pukul 1 pagi pun boleh habis. Ataupun pukul 2 pagi. Bergantung kepada kelancaran perjalanan umrah tu. Jadi pada hari Selasa tersebut, jemaah boleh solat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian selepas tu aktiviti bebas. Maksudnya siapa nak iktikaf boleh iktikaf, dan mungkin nanti kita boleh aturkan program-program mungkin kelas Al-Quran dan sebagainya, kita akan aturkan nanti di sana. Cuma secara kesimpulannya pada hari Selasa tu kita nak bagi ruang kepada para jemaah untuk berehat. Berehat ni maksudnya bukanlah tidur sepanjang hari tu, tapi maksudnya tidak ada aktiviti berkumpulan. Sebab apa? Memang hari pertama yang kita buat umrah pertama tu, biasanya kita akan mula dah rasa sakit kaki tu. Waktu tu lah kita boleh ambil masa, yang isteri tolong urutkan suaminya, yang suami tolong urutkan kaki isterinya kan. Jadi santai-santai sikit pada hari Selasa tu. Siapa nak pergi ke masjid boleh pergi ke masjid. Siapa yang nak buat tawaf sunat boleh pergi tawaf sunat. Jadi insya-Allah pada hari Rabu,
pada hari yang ketujuh, 1 Mac, kita akan ada ziarah Kota Mekah Al-Mukarramah. Okey. Selepas sarapan, jemaah berkumpul di lobi pada pukul 8 pagi untuk bimbingan ziarah luar Kota Mekah. Jemaah akan dibawa menziarahi yang pertama Jabal Sur, Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian kita akan pergi ke Masjid Ja'ranah untuk niat umrah yang kedua bagi mereka yang nak buat umrah. Pilihan. Ada orang yang nak pergi umrah hanya sekali sahaja. Ada orang nak buat 3 kali, ada orang nak 4 kali, ada orang nak 5 kali. Terpulang. Itu pilihan masing-masing mengikut kepada kemampuan. Kalau kita hanya mampu buat satu, jangan dipaksakan untuk sampai 7 kali. Ikut kepada kemampuan. Okay? Umrah pertama mungkin boleh buat untuk umrah diri sendiri. Umrah kedua mungkin nak buat badal ke untuk mak. Umrah ketiga buat badal untuk ayah. Itu nanti kita akan ajarkan untuk niatnya bagaimana, kita akan maklumkan semasa kita berada di Mekah nanti insya-Allah. Okay, kemudian kita akan melalui Jabal Nur. Selepas habis ziarah tu nanti kita akan lalu, bas akan bawa yang mana kita akan nampak Jabal Nur, dan kita akan aturkan untuk program-program naik Jabal Nur dan sebagainya pada hari-hari yang kita akan tentukan nanti. Cumanya nanti untuk pada hari Rabu tu, jemaah akan dibawa ke hotel untuk meletakkan barang yang dibeli. Maksudnya dah habis program ziarah tu, kemungkinan kita akan balik ke hotel. Kalau sekiranya ada jemaah yang mungkin membeli sewaktu di Masjid Ja'ranah. Kalau kata tak ada, kita akan terus pergi ke Masjidil Haram. Bergantung keadaan. Okey. Kemudian jemaah akan dibimbing untuk umrah yang kedua ni. Bagi mereka yang nak ikut kumpulan, boleh ikut kumpulan. Siapa yang mungkin dia nak buat sendiri, nak buat dengan suami dia, nak buat dengan anak-anak dia, dengan isteri dia, boleh buat sendiri. Tapi kalau boleh maklumkan. Okay? Sama juga macam tadi, maklumkan kepada mutawif yang bertugas, yang mana saya dan isteri dan anak-anak nak buat umrah sendiri, tak nak ikut kumpulan. Boleh. Cuma kena maklumkan. Supaya apa? Supaya jemaah-jemaah yang lain tidak tertunggu-tunggu. Okay? Untuk ziarah luar Mekah ni, kita akan naik bas. Okay? Naik bas. Okay. Seterusnya pada hari yang ke-8, pada 2 Mac hari Khamis, ziarah Hudaibiyah. Berkumpul di lobi pada jam 8 pagi untuk bimbingan ziarah Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, dan bimbingan umrah yang ketiga. Jemaah boleh membawa kain ihram untuk disalin di Hudaibiyah. Pergerakan menggunakan bas. Okay. Naik bas. Okay. Jadi hari Khamis umrah yang ketiga. Niatnya di mana? Niat di Masjid Hudaibiyah. Jadi bila kita sebut jemaah boleh bawa kain ihram ni, dia pilihan. Ada orang yang style dia daripada hotel dia dah pakai kain ihram siap-siap. Sama ada pakai di bawah ataupun dia pakai dua-dua, atas dan bawah. Ada juga jemaah yang tak pakai kain ihram. Dia pakai baju biasa. Pakai baju batik ke, pakai baju Melayu ke, pakai kurta ke, pakai jubah. Kemudian dia bawa set salinan untuk kain ihram tu. Dan nanti dia akan tukar semasa sampai di Masjid Hudaibiyah. Waktu tu baru dia tanggalkan pakaian yang ada ni. Kemudian barulah disalin dengan kain ihram. Itu boleh juga dibuat semasa program ziarah Hudaibiyah. Okey, itu bergantung kepada keselesaan masing-masing. Untuk orang perempuan dah boleh standby lah bawa dia punya telekung tu ataupun pakaian yang menutup aurat dengan baik dan sempurna, dan terus nanti sama ada terus buat umrah ataupun balik semula ke hotel untuk letak apa-apa barangan yang mungkin dibeli semasa program ziarah Hudaibiyah ini. Okey. Seterusnya pada hari Jumaat 3 Mac, okay, kita berada di Kota Mekah, yang mana pada hari Jumaat, memandangkan hari Jumaat ni waktu yang kita nak fokus solat Jumaat, dan keadaan trafik ataupun jalan raya di Kota Mekah ni akan menjadi sibuk dan padat, jam di sana sini, sesak di sana sini, maka kita buat aktiviti bebas pada waktu pagi tersebut, yang mana para jemaah semua disarankan untuk berehat ataupun buat tawaf sunat dan sebagainya, dan bersiap sedia untuk solat Jumaat berjamaah. Kemudian Masjidil Haram akan mula penuh seawal pukul 10 pagi. Bagi wanita juga boleh solat Jumaat. Okey, niat bagi solat Jumaat akan dibimbing, akan diajarkan. Kalau sekiranya sampai perlukan bantuan ataupun tunjuk ajar, akan diberikan nanti. Kemudian di Mekah juga nanti akan ada buat majlis, akan diuruskan oleh petugas di sana nantilah insya-Allah. Okey, tertakluk kepada kebenaran. Kalau kata tak boleh, kita akan tukar kepada program yang lain. Okey, 3 Mac hari Jumaat juga taklimat tawaf wada'. Okey, di sebelah petang hari Jumaat tersebut, kita akan buat taklimat berkenaan keberangkatan pulang, akan diberikan di lobi hotel. Okey, yang mana jemaah semua berkumpul, kita akan beritahu tentang
tawaf wada yang akan dibuat pada keesokan harinya. Kita bagi tahu awal sehari sebelum uh, apa yang perlu dibuat, bagaimana nak buat tawaf wada, adakah kena pakai kain ihram, semua tu nanti akan diterangkan semasa sesi taklimat tawaf wada di Kota Mekah pada hari Jumaat 3 Mac selepas solat Asar. Okey, seterusnya pada 5, sorry, ni tak salah tarikh ni. Sepatutnya 4 Mac 4 Mac pada hari Sabtu, kita akan bertolak daripada Mekah ke Taif. Okey. Selepas sarapan pagi, para jemaah akan berkumpul di lobi hotel untuk melakukan tawaf wada dengan bimbingan mutawif ataupun petugas. Bagi mereka yang tidak larat ataupun ada keuzuran untuk berjalan kaki, maka jemaah semua boleh menggunakan salah satu khidmat yang ada di sana, nak naik skuter ke, ataupun siapa yang nak upah untuk orang tolak wheelchair tu boleh upah orang. Okey, kemudian selepas selesai makan tengah hari dan solat zuhur, para jemaah diminta untuk berkumpul semula di lobi hotel dalam keadaan membawa turun segala barangan yang ada. Bas akan bertolak ke Taif pada pukul 2.30 petang pada hari Sabtu, kan. Jadi barang-barangan di bilik tu pastikan tidak ada yang tertinggal, semuanya perlu dibawa turun sebab kita akan tinggalkan terus Kota Mekah menuju ke Kota Taif. Sampai di Kota Taif pada hari Sabtu tu, para jemaah akan dibawa melawat ke Masjid Ibnu Abbas, solat Asar di sana, membeli madu kacang-kacangan di Pasar Taif, Masjid Qantarah, lalu Masjid Kok, Masjid Adas, kemudian Pasar Buah Taif. Kalau ada lagi lah, kita tengok mana yang buka, kemudian pergi ke Kilang Ros, kemudian yang ke-8 menaiki kabel car ataupun tobogan. Itu adalah pilihan dan juga kos atas tanggungan sendiri. Jadi itu nanti kita akan bawa para jemaah semua nanti di Kota Taif, insya-Allah. Kemudian kita akan bermalam di sana, kita akan makan malam di Kota Taif. Kita akan makan malam di Kota Taif, kemudian kita akan masuk ke hotel, kita akan check in. Kemudian pada 5 Mac, hari Ahad, kita akan check out daripada hotel di Taif dan terus bertolak ke airport Jeddah, yang mana penerbangan kita daripada Jeddah ke Kuala Lumpur adalah pada pukul 16 petang. Okey, 16 petang. Dan pada 6 Mac, di airport KLIA, kita akan landing di jangka pukul 5.45 pagi. Kemudian para jemaah dah ambil bagasi di KLIA, nanti kita akan berikan air zam-zam 5 liter seorang yang telah pun ditampal stiker khas bimbing umrah by Mutawif Haraman Travel and Tourism Berhad. Jadi saya rasa ini sahaja taklimat yang perlu diketahui oleh para jemaah sebagai gambaran awal. Secara spesifiknya nanti kita akan berikan di dalam grup WhatsApp, dan juga kita akan buat taklimat khas di Kota Mekah Al-Mukarramah dan juga di Kota Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Jadi seperti mana yang kita dah aturkan segala atur cara dan juga program, selebihnya kita serahkan kepada Allah, dan kita minta supaya Allah lancarkan, berikan kemudahan dengan setiap apa yang telah pun diplan, dengan setiap perkara yang telah pun dirancang, insya-Allah. Okey. Saya rasa itu saja taklimat. Sekiranya nanti ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan oleh para jemaah sekalian, boleh bertanya di dalam grup WhatsApp yang telah pun disediakan. Boleh tanya, jangan malu, jangan segan, sebab apatah lagi kalau melibatkan dengan ibadah, kan. Nak tanya, confuse, tak tahu, keliru, kena tanya. Malu tanya dengan petugas, boleh tanya dengan mutawif, insya-Allah. Okey. Saya rasa ini saja. Sekiranya ada hal-hal yang berbangkit ataupun perkara yang ingin diusulkan, boleh beritahu, dan saya nyatakan sekali lagi bahawa atur cara ini adalah kita susun seperti mana dicadangkan dan ia tertakluk kepada perubahan. Okey, mungkin program hari pertama boleh ditarik pada hari kedua, ataupun program hari ketiga boleh diawalkan, bergantung kepada keadaan. Tiba-tiba hujan lebat ke, kita tak tahu. Hujan lebat ke, ataupun mungkin pihak berkuasa tak benarkan, ada tempat-tempat yang ditutup dan sebagainya. Kita akan maklumkan segala perubahan yang ada itu di dalam grup. Sebab itu grup WhatsApp yang diwujudkan sangat-sangat penting untuk kita menyalurkan maklumat dan jemaah dapat info. Kalau boleh kerap-kerap sikit ataupun rajin-rajinkan untuk kita pandang dan juga baca segala info yang diberikan dalam grup, supaya kita dapat info yang lengkap. Bukan kita dapat sikit sini, kemudian yang ini tak tahu, kemudian nanti yang ni kita
ambil tahu. Jadi dia tak komplit. Jadi kita nak dapat supaya semua orang dapat maklumat yang menyeluruh, insya-Allah. Okey. Sekian daripada saya, Abdul Nur Salam. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.